Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita akan jawab soalan ulang kaji untuk bab ketiga iaitu tajuk peta lakar. Jadi cikgu harap awak ingat lagi ya peta lakar. Okey, kalau tak ingat awak boleh ambil buku teks letak bersama dengan awak sambil kita jawab soalan ulang kaji ni. Okey. Kita tengok nombor 1. Antara berikut yang manakah ciri peta lakar yang lengkap? Okey, ingat tak lagi ada berapa ciri peta lakar? Okey, ada 5. Ciri peta lakar ada 5. Jadi kita ingat pertama, bila kita buat peta lakar, terlukis peta lakar, pertama mesti ada tajuk. Okey, sini ada tajuk. Kedua, mesti ada petunjuk. Ketiga, aktiviti ekonomi tak semestinya ada. Garisan grid tak semestinya ada. Jadi jawapan kita ialah 1 dan 2A. Nombor 2. Apakah kegunaan simbol dalam peta lakar? Okey, kita tahu peta lakar ni ialah peta yang menggunakan simbol. Okey, jadi apa kegunaan dia? Pertama, memudahkan kerja. Kurang tepat. Memudahkan pemahaman. Kurang tepat. Menyelesaikan masalah pertepatan. Kurang tepat. D. Menggambarkan ciri pandang darat fizikal dan budaya. D jawapan dia. Apa maksud menggambarkan ciri pandang darat fizikal dan budaya? Maksud dia tunjuk apa yang ada di kawasan, di sesuatu kawasan tu. Sebab peta lakar ni dia ialah peta yang menunjukkan kawasan yang kecil saja. Contoh Pekan Bidung. Jadi dalam peta lakar Pekan Bidung tu dia akan tunjukkan apa yang ada dalam kat Pekan Bidung tu. Sekolah kat mana, masjid kat mana, ada kebun kelapa sawit ke, kan ada kawasan perniagaan ke, rumah-rumah kat mana. Itu ciri-ciri pandang darat fizikal dan budaya. Okey, soalan yang ketiga. Tengok soalan ketiga. Antara berikut yang manakah simbol yang sering digunakan dalam peta lakar? Simbol warna. Tak ada. Peta lakar tak semestinya berwarna. Simbol petak. Kita panggil simbol titik. Simbol kawasan. Simbol perkataan. Simbol kawasan, simbol petak. Kita tak ada simbol petak. Kita ada simbol kawasan. Okey, 3, 4 boleh lah. D. Nombor 4. Antara berikut yang manakah benar tentang kombinasi singkatan perkataan di bawah? Okey. Dalam peta lakar ada juga simbol yang menggunakan perkataan. Jadi kita tengok A. Aliran. LDG lembah. PNGP pengkalan. TG Tanjung. Bukan ni, A1 bukan, 2 bukan. Okey, 3 dan 4. Okey, soalan kelima. Apakah ciri geografi yang diwakili singkatan perkataan di bawah? HOSP. HOSP ni mewakili hospital. Nombor 6. Apakah ciri budaya yang diwakili simbol di bawah? Okey, ni gambar apa? Pokok apa? Padi bukan. Kelapa bukan macam ni. Lada hitam kan? Okay, kelapa sawit. Okey, macam mana awak nak tahu ciri budaya dan ciri fizikal ni? Masih ingat ke? Ciri budaya ialah ciri-ciri buatan manusia lah. Contoh rumah, contoh bangunan-bangunan, kawasan-kawasan ladang. Maksud dia manusia yang buat kawasan ladang kelapa sawit, kawasan ladang getah, kawasan perumahan, kampung ataupun taman-taman kan. Manakala ciri fizikal pula ialah ciri-ciri semula jadi. Contoh dia laut, sungai, tasik. Okey, tengok nombor 7. Antara berikut yang manakah mewakili ciri pandang darat budaya? Budaya pula. Bentuk muka bumi, salah. Pelombongan, ya.
Aktiviti ekonomi, ya, tumbuhan semula jadi bukan. Jadi jawapan kita 2 dan 3. Pilih simbol yang dikaitkan dengan foto tumbuhan semula jadi di bawah. Okey, tengok elok-elok tumbuhan semula jadi ni. Nampak tak nombor 8? Okey, maaf Okey, tengok nombor 8 dia kata pilih simbol yang dikaitkan dengan foto tumbuhan semula jadi di bawah. Okey, dalam modul awak jelas tak? Kalau awak tengok ni ada gambar pokok, lepas tu ni ada gambar sungai, air lah, air sungai. Pokok ni awak tengok dia punya akar tu panjang-panjang. Ni pokok apa? Pokok bakau ni. Jadi ini ialah ciri apa? Nampak? Jawapan kita ada A, B, C, D. Dia tengok simbol kita kat sini mewakili apa? Ini pokok getah. A salah dah kan? B, ini paya bakau. B ni. C, hutan. Ni rumput. Jadi jawapan kita ialah B, paya bakau. Ingat balik simbol ni ya. Ni simbol getah, paya bakau, hutan, rumput. Okey, nombor 9. Pilih simbol yang dikaitkan dengan foto rumah ibadat di bawah. Foto rumah ibadat. Okey, gambar apa ni? Tengok jelas ke tak dalam modul awak? Okey, ini ialah gambar masjid. Okey, jadi kita cari mana simbol masjid. Okey, ini simbol untuk gereja. Jadi jawapan dia salah. Ini untuk kuil orang India. Ini untuk tokong orang Cina. Ini masjid. Jawapan dia D. Okey, nombor 10. Maklumat di bawah berkenaan langkah melukis peta lakar. Okey, ini langkah-langkah. Kita nak lukis peta lakar, mesti kita lukis ni. Ciri geografi dengan menggunakan ada simbol, singkatan-singkatan semua tu kan. Jadi, apakah fungsi simbol dan singkatan perkataan dalam peta lakar? Okey, A, mencantikkan peta lakar. Salah. Memudahkan melukis peta. Salah. Memudahkan mengukur jarak. Salah. Menggambarkan ciri pandang darat fizikal dan budaya. Okey, nombor 10 jawapannya D. Okey, sampai situ boleh? Okey, kita tengok pula bab 4. Bab 4. Semua ada modul kan? Okey, tengok bab 4. Lakaran peta Malaysia. Tadi lakaran peta lakar. Ini lakaran peta Malaysia. Tajuk ni maksud dia kita kena tengok peta Malaysia dan fahami apa yang ada dalam peta Malaysia tu. Okey, tengok nombor 1. Malaysia terdiri daripada berapa buah negeri? Ingat ada lagi? Okey, boleh rujuk buku teks muka surat 4. Lakaran peta Malaysia. Malaysia terdiri daripada 13 buah negeri, iaitu 11 buah negeri, 12 buah negeri di Semenanjung dan 2 negeri di 11 buah negeri di Semenanjung dan 2 negeri di Sabah dan Sarawak. 11 di Semenanjung Malaysia, 2 di Malaysia Timur ataupun Sabah dan Sarawak. Ada 2 negeri. Jadi jumlah dia semua 13. 2. Semenanjung Malaysia bersempadan dengan negara apa? Tengok ni. Contoh Semenanjung Malaysia. Mana Semenanjung Malaysia? Okey, dalam peta. Ini peta macam ni. Ini kita panggil Semenanjung. Yang bentuk macam ni. Semenanjung Malaysia. Okey, kita ada 2 negara asing. 2 negara kat ujung ni. Negara jiran kita dengan bawah ni. Bahagian utara dan bahagian selatan. Nampak tak? Okey, jadi apa 2 negara tu? Okey, pertama Thailand. Okey, betul. Kita ada Thailand di sini. Okey, betul. Kalimantan, Indonesia. Betul juga. Brunei Darussalam, Singapura. Di Semenanjung. Maaf cikgu. Dia kata di Semenanjung. Di Semenanjung kita ada 2 kat sini. Thailand. Dekat sini kita ada Singapura. Okey, jawapan kita ni lah 1 dan 4. Kalau ikut semua jawapan ni adalah negara jiran. Tapi kalau dia kata di Semenanjung, kita ada 2 sahajalah, iaitu Thailand di sebahagian utara Semenanjung Malaysia, manakala Singapura di bahagian
selatan Semenanjung Malaysia. Okey, tengok soalan ketiga. Maklumat di bawah menunjukkan peta Malaysia. Okey, ni peta Malaysia. Ingat, Malaysia ada dua. Satu dipanggil Semenanjung Malaysia. Satu lagi Malaysia Timur ni lah yang ada Sabah dan Sarawak. Okey, sekarang dia kata namakan negeri yang dilabel. Okey, tengok ni. Di Semenanjung Malaysia, K. Negeri yang terletak di tengah-tengah ni. Di Semenanjung ni dan besar negeri ni. Ini ialah negeri apa? Ya, Pahang. Ini ialah K ni negeri Pahang. Okey, sini pula di Kepulauan Borneo ni kita ada apa? L. L pun kat negeri yang terbesar juga ni. L ni ialah Sarawak. Okey, jadi jawapan kita ialah Pahang dan Sarawak, C. Okey, nombor 4. Nampak tak nombor 4? Antara berikut negeri yang manakah terletak di pantai barat? Okey, sekarang dia tanya pantai barat pula. Semenanjung Malaysia. Macam mana pantai barat Semenanjung Malaysia? Okey, kita tengok peta. Cikgu kata tadi kalau Semenanjung, cikgu lukis balik peta Semenanjung. Ingat macam ni peta Semenanjung Malaysia. Okey, kita bahagikan. Ini utara, ini selatan, sini apa? Sini barat, sini timur. Okey, jadi ingat balik dia tanya apa negeri yang terletak di pantai barat. Okey, di pantai barat maksudnya di sebelah sinilah. Ada negeri-negeri apa di sebelah sini? Kedah, ya, Kedah ada kat sini, Kedah, betul? Melaka ada kat sini, Melaka. Kedah, Melaka, betul. Kelantan. Kelantan ada kat sini. Kelantan, salah dah. Sarawak ada di Pulau Borneo, Sabah Sarawak. Jadi dah salah dah juga kan? Jadi jawapan kita 1 dan 2, iaitu Kedah dan Melaka. Okey, nombor 5. Maklumat berikut berdasarkan negeri di Malaysia. Okey, dia kata negeri yang paling kecil bersempadan dengan Thailand. Maksud dia negeri yang terletak di paling utara. Kita ada satu ni. Sebelum Kedah ni di bahagian utara, kita ada satu negeri lagi yang bermula dengan huruf P. Yang bersempadan dengan negara Thailand. Negeri apa tu? Ya, negeri Perlis. Okey, nombor 6. Nombor 6. Apakah laut yang memisahkan Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak? Okey, kalau awak tengok, dekat sini tengok ni Semenanjung Malaysia, sini ada laut. Kita tak boleh nak naik kereta terus macam tu ikut lebuh raya ke apa, nak pergi Sabah dan Sarawak ni kita kena merentasi laut. Kena merentasi laut. Jadi laut dekat sini nama Laut Cina Selatan. Ada tak dalam jawapan? Jadi jawapan dia nombor 6, Laut Cina Selatan. Okey, nombor 7. Pilih wilayah persekutuan yang terdapat di Malaysia. Okey, kita tengok wilayah persekutuan di Malaysia. Ya, kita ada wilayah persekutuan Kuala Lumpur, wilayah persekutuan Putrajaya, wilayah persekutuan tak ada. Satu lagi kita ada wilayah persekutuan Labuan. Malaysia ada 3 wilayah persekutuan, iaitu wilayah persekutuan Kuala Lumpur, wilayah persekutuan Putrajaya dan wilayah persekutuan Labuan. Jadi sini Labuan tak ada. Jawapan kita 1 dan 2 sahaja. Okey, tengok pula soalan seterusnya, soalan nombor 8. Kombinasi yang manakah benar tentang negeri dan ibu negeri berikut? Kombinasi mana? Negeri dan ibu negeri. Okey, Perak ibu negerinya Ipoh, betul. Johor ibu negerinya Kota Baru, salah. Sebab Kota Baru ni ibu negeri Kelantan. Negeri Sembilan ibu negerinya Kuching, salah. Sebab Kuching ni ialah ibu negeri bagi negeri Sarawak. Pulau Pinang Kangar, salah juga sebab Kangar ni ibu negeri bagi negeri Perlis. Jadi jawapan kita A, nombor 8. Nombor 9. Maklumat di bawah berkaitan dengan negeri di mana? Ipoh, Georgetown, Kota Kinabalu, Kuala Terengganu. D, Kuala Terengganu.
Tengok peta tu. Awak boleh rujuk peta dalam buku ada kan. Okey, nombor 10. Pusat pentadbiran kerajaan persekutuan yang baru terletak di dalam kawasan bertanda apa? Apa pusat pentadbiran persekutuan yang baru Malaysia? Putrajaya. Jadi kat mana Putrajaya duduk? Adakah dekat D? Salah. Adakah dekat C? Tak mungkin. Adalah dekat A? Tak mungkin. Jawapan dia B lah. Putrajaya di kawasan sini. Dekat Selangor, Kuala Lumpur semua ni. Berhampiran sini ya. Okey, jadi itu tadi 20 soalan lah. Ulang kaji kita. Peta Lakar dan juga peta Malaysia. Awak boleh jawab soalan modul yang ada pada awak. Dan rujuk jawapan perbincangan kita ni. Okey, sekian. Terima kasih.